Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada pagi ini kita akan baca atau sambung bacaan kita dari surah At-Taubah, bermula dari ayat 87. Baik, sama-sama kita baca dulu ataupun saya baca, tuan-tuan dengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radu bi an yakunu ma'al khawalifi wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Ayat yang kita baca pada pagi ini surah Taubah ayat 87. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Radu bi an yakunu ma'al khawalifi. Maksudnya mereka suka tinggal bersama orang-orang yang ditinggalkan kerana uzur. Mereka ni siapa ni yang suka redha? Dia redha untuk tinggal dengan orang-orang yang uzur. Mereka ini adalah golongan munafik yang sebenarnya tidak uzur. Dia ada kemampuan untuk pergi, tapi dia minta izin dengan Nabi untuk tidak pergi.
dia suka dan dia redha duduk dengan orang-orang yang uzur, dengan orang perempuan, dengan orang tua. Dia tak malu. Kalau kita tengok ayat yang sebelum ni 86 semalam ayat kita baca, kata Allah Subhanahu wa taala apa dia? Wa idza unzilat suratun, dan apabila diturunkan satu surah Al-Quran yang menyuruh mereka an aminu billah, menyuruh mereka beriman kepada Allah, wajahidu ma'a rasulihi, dan menyuruh mereka berjihad bersama rasulnya. Bila turun Al-Quran, perintah kepada mereka berimanlah kepada Allah dan berjihadlah bersama Rasulullah. Apa yang mereka buat? Ista'dzanaka ulut tawli minhum, nescaya orang-orang yang kaya di antara mereka meminta izin kepadamu dengan berkata. Jadi dia minta izin. Dia kata apa? Wa qalu dharna, tinggalkanlah kami atau biarkanlah kami tinggal ma'al qa'idin, bersama orang-orang yang tidak ikut perang. Siapa golongan tidak ikut perang ni? Wanita lah, orang tua, kanak-kanak. Hal tu yang umum lah. Wanita, orang tua, kanak-kanak. Jadi hak lain-lain tu mungkin ada hak orang yang sakit. Hak tu dia ada bab lain lah, termasuk keuzuran, nanti kita akan sebut jugalah. Tapi mereka ni orang sihat, ada harta, ada kemampuan, tak nak pergi perang. Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam ayat kita pada hari ni, kata radu bi an yakunu ma'al khawalif, mereka redha untuk tinggal bersama dengan orang-orang yang tertinggal. Khawalif, orang yang tak pergi ni, dengan orang yang tidak pergi. Ya. Orang kaya ni tadi beri alasan sikit lah. Beri alasan, tak apa, kita support apa yang kurang kita bagi. Macam Allah Ta'ala bukan suruh dengan harta saja. Allah Ta'ala kata wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Jadi kalau orang kaya kata awak pergilah saya support, awak pergi saya support, tak lepas. Sebab hak nombor satu sekali ialah jihad dengan nyawa diri. Bila fardu ain kena pergi belakang. Bila seruan jihad tu panggil istinfar, adalah perintah daripada hakim, pemerintah, supaya semua rakyat ni keluar. Sampai kan kita baca ayat sebelum daripada ni, infiru khifafan wa thiqalan, pergilah kamu, mudah ke kamu, susah ke, ringan ke berat ke, pergi. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, dan berjihadlah dengan harta dan nyawa kamu, makna diri sendiri kena pergi. Jadi orang-orang munafik ni dia tak nak lah, dia ada duit tu, mungkin betul lah macam disebutkan tadi tu, dia ada duit, dia tak nak pergi, tak apalah kami support lah awak pergi. Jadi apa berlaku? Wa tubi'a ala qulubihim, dia support tu pun terpaksa dah. Ayat-ayat sebelum daripada ni kan, dia bagi itu pun dalam keadaan terpaksa. Jadi Allah Ta'ala kata wa tubi'a ala qulubihim, dan mereka hati, dengan sebab itu hati mereka dimaterai, dipateri, ditutup, hati mereka dikunci. Fahum la yafqahun, sehingga mereka tidak dapat memahami sesuatu. Hak ni bahaya. Mintalah dengan Allah jangan sampai hati kita ni dikunci. Hati dikunci ni Allah parah, tak nampak lah. La yafqahun,
Dengan sebab apa hati dikunci? Dengan sebab keingkaran mereka kepada Allah. Dia tahu, kemudian dia tak buat, dia langgar, dia sengaja, lalu hati mereka dikunci oleh Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Nabi bimbang, hati kalau kena kunci ni, Allahu Akbar. Cara kita nak melembutkan hati, kena senantiasa baca Quran. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Maka kita ni kalau boleh elakkan hati jangan sampai dikunci. Bila kena kunci ni, Allahu Akbar, orang marilah, bawalah 1000 hujah kebenaran, tetap saja dia takkan nampak. Macam hati kena kunci ni musibah. Musibah. Doalah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kita ni jadi ada sifat kesombongan dalam diri. Kadang kita ni belajar nak nafsu nampak kita betul. Jangan rasa kita betul. Al-haqqu min rabbik. Allah yang betul. Kebenaran ni milik Allah, bukan milik kita. Tugas kita mencari kebenaran yang ada di sisi Allah, yang Allah Ta'ala wahyukan dalam Quran dan Allah wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kebenaran. Bukan kerana fulan, alan, tok guru saya kata begini, tok guru saya kata begitu, tempat saya ngaji kata macam ni, tempat saya ngaji kata begitu. Dah, kebenaran ni milik Allah. Al-haqqu min rabbik. Jangan sampai kena tutup hati ni, Allahu Akbar, tak nampak kebenaran. Dia kadang-kadang panggil kebencian kepada seseorang tu menyebabkan dia tertutup pintu hati dia nak melihat kebenaran daripada mulut orang tersebut. Jangan sampai kita ni terlalu benci kepada seseorang sehingga kebenaran datang daripada mulut dia, kita pun tolak. Maknanya tak nampak, kena kunci hati. Yang tu musibah. Yang tu musibah. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan pula dengan sebab kebencian habis jadi tidak berlaku adil. Hari 2 hari ni cerita banyak tentang perbahasan akidah. Orang duk kata akidah salaf ni yang kita kata isbat. Isbat ni kata mengisbatkan bagi Allah apa yang Allah Ta'ala sebut tentang dirinya. Allah Ta'ala sebut tangan, tanganlah. Allah Ta'ala sebut wajah, wajahlah. Ya, Allah Ta'ala sebut istiwa, istiwalah. Kita mengisbatkan sebagaimana Allah Ta'ala sebut. Oh, dia berkata itu adalah pandangan isbat tu adalah mujassimah. Mujassimah ni maknanya menjadikan bagi Allah tu jisim. Menjadikan bagi Allah tu jisim. Jadi hak betul kita nak takwil, kita kena tukar. Itu lebih selamat. Jadi kalau siapa yang tak nak takwil, isbat juga, yang tu dia kata orang ni menjisimkan Allah dan hukumnya kafir. Jadi implikasinya apa kita nak kata kepada ulama-ulama yang dulu? Imam Malik isbat. Imam Malik, para sahabat, para tabi'in, semua mereka ni beriman kepada ayat-ayat Allah sebagaimana yang Allah Ta'ala turunkan. Sebagaimana yang Allah Ta'ala turunkan. Jadi kita ni kena hati lembut. Lembut untuk menerima kebenaran. Jangan mulut je lembut, hati ni Allahu Akbar. Biar hati kita lembut, menerima kebenaran, apa saja datang dari Quran, apa saja datang daripada hadis. Bila kita tengok para sahabat cari kebenaran tu, kita cari kebenaran yang ada dari Allah. Al-haqqu min rabbik. Jangan kerana tok guru saya kata gini dulu. Imam Abu Hasan Al-Ash'ari sendiri 40 tahun berada dalam Mu'tazilah. Kemudian berpindah pula kepada mazhab lain. Kemudian akhirnya mati dalam keadaan berkembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah.
Jadi jangan sampai hati kita ni kena tutup. Minta doa lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Orang munafik dulu tu yang cerita ni, dalam cerita ni Allah Taala kunci hati mereka, mereka pun tidak dapat memahami ke sesuatu. Lakin habis cerita munafik, maka Allah Ta'ala pun cerita orang beriman lagu mana sifat mereka. Orang beriman lagu mana sifat mereka. Lakinir rasulu walladzina amanu, mereka tetap tinggal, iaitu orang-orang munafik, tetapi Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersama-samanya jahadu bi amwalihim wa anfusihim, berjihad dengan harta dan nyawa mereka dan jiwa mereka. Ini tak sama dengan golongan munafik. Munafik ni dia bagi harta dia, lepas tu dia pun nak tinggal duduk di Madinah. Tapi orang beriman dia pergi. Dia pergi dengan harta dia, dia pergi bawa dengan nyawa dia sekali. Wa ulaika lahumul khairat, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kebaikan. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang memperolehi kejayaan. Okey? Jadi kebaikan di dunia dan kebaikan di hari akhirat. Mereka mendapat kebaikan dan berjaya di hari akhirat. Jadi beza sifat orang mukminin dengan munafik. A'addallahu lahum jannatin tajri, Allah telah menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Orang beriman walaupun tak ada harta dunia, tapi kecintaan mereka kepada syurga ni sangat-sangat mendalam. Kita dengar oh gitu syurga, tapi kerinduan terhadap syurga tu berbeza. Para perindu syurga ni ada banyak tahap dia. Ada orang yang asyik, ada orang yang rindu nak masuk syurga ni, tak sabar, mimpi-mimpi nak masuk syurga. Ada orang dengar, oh syurga, insya-Allah kita masuk syurga nanti. Ada orang ni dengar syurga macam biasa, bila dengar tawaran syurga, okey gitu ya dia, okey. Macam dengan cerita Lailatul Qadar ni. Oh, Lailatul Qadar, sungguh ada orang sungguh dengan bila Lailatul Qadar ni cari. Ada orang dengar Lailatul Qadar, okey. Ada orang dengar cerita Lailatul Qadar buat tendo, dia tak minat langsung. Dia tak minat ketupat, kuih, lemang, dia minat gitu. Hujung Ramadan Lailatul Qadar ya. Jadi kita orang beriman kepada Allah ni sepatutnya kena ada sifat rindu kepada syurga. Rindu kepada syurga ni lah yang menyebabkan kita termotivasi untuk melakukan amal ibadah. Dan kita pun sedar kadang-kadang ni kita ni bila dah panggil datang cita-cita dunia ni banyak, menyebabkan dia begitu, dia akan kurang. Kalau cita-cita dunia kita tinggi, cita-cita akhirat dia akan rendah. Kalau cita-cita akhirat tinggi, cita-cita dunia ni akan rendah. Walaupun ada orang yang Allah Ta'ala bagi kepada dia harta, cita-cita ni lain dengan rezeki. Ada orang rezeki banyak, tapi cita-cita dia tetap terhadap akhirat.
Ada orang cita-cita dunia dia tinggi tapi fakir duduk situ. Nah, jadi kita minta supaya kerinduan kita ni ada pada syurga. Kerinduan kita ada pada syurga. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dalam ayat ni tentang ganjaran syurga kepada orang-orang yang beriman, yang berjihad dengan harta dan nyawa. Supaya orang beriman dia rasa nak pergi kepada jihad ini. A'addallahu lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalikal fawzul azim. Yang demikian itulah kemenangan yang besar. وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ. Dan ni mana ni? Mana tak hilang ni? Kalau hilang. وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ. Dan datanglah pula orang-orang yang menyatakan uzurnya dari orang-orang Arab. Orang-orang Arab yang ini penduduk sekitar Madinah tu, ada yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta supaya mereka ni tidak diizinkan berperang. Tapi mereka ada sungguh uzurnya. Jadi orang yang uzur betul tak apa. Lalu kita kata orang yang duduk ni tadi kita sebut wanita, orang tua, kanak-kanak. Waja'al mu'adzirun, kemudian datang orang-orang yang memang ada keuzuran sungguh. Datang orang ada keuzuran sungguh minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak pergi berperang. Wa qa'ada alladhina kadzabullaha wa rasulahu. Sedang orang-orang munafik di antara mereka yang mendustakan Allah dan Rasul duduk, yakni tidak datang ataupun mendiamkan diri. Tidak datang ataupun mendiamkan diri. Sayusibul ladzina kafaru minhum adzabun alim. Dan orang-orang yang kafir di antara mereka akan dikenakan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Jadi kalau yang kufur, sebaliknya mereka akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala sebut siapa yang diberi keuzuran ini. Siapa yang diberi keuzuran ini? Laisa 'alad du'afa, orang-orang yang lemah. Lemah tadilah tiga lah. Wanita, orang tua, kanak-kanak. Wala 'alal marda, dan juga orang-orang yang sakit, marid. Orang sakit. Orang sakit kalau dia tak boleh, tak pergilah. Wa minha apa lagi? Wa huwa ad-dha'if fit tarkib. Termasuk juga yang lemah ialah orang yang lemah pada sudut fizikal. Fizikal. Alladhi la yastati'u ma'ahu al-jalad fil jihad, yang tidak mampu untuk, orang panggil apa? Mengerahkan tenaganya untuk jihad. Wa minhu al-ama, termasuk orang buta. Wal araj, orang yang tempang.
Orang cacat, tempang, buta. Orang macam ni termasuk kategori lemah. Termasuk kategori lemah yang tidak mampu untuk pergi berperang. Maka mereka diizinkan untuk tidak pergi. Okay? Tapi ada juga sahabat hak pergi walaupun dia tempang. Seorang sahabat nama dia Amru ibnul Jamuh. Kalau masih ingatlah. Amru ibnul Jamuh. Dia ni tempang. Dia ada 4 orang anak. Bila berlaku perang Uhud, dia nak pergi juga. Bila dia tanya Nabi SAW, nanti hari akhirat ni ada lagi tak orang tempang? Dalam syurga tak ada orang tempang. Jadi bila dia dengar keindahan syurga dan tak ada dah tempang dia dalam syurga, dia pun memasang cita-cita untuk masuk syurga. Ni dalam satu kitab yang saya baca tu ada panggil Al-Mushtaquna ilal Jan. Satu bab dia mushtaqun, para perindu syurga. Salah satunya ialah Amru bin Jamuh ni. Bila dia dengar mana saja ruang nak masuk syurga, dia pergi. Pasal apa? Dia ingat kaki dia hak tempang ni dalam syurga tak ada dah. Bila datang panggilan jihad, jihad ni kira jalan pintas. Dia bagi tahu anak-anak dia, bawa ayah pergi berjihad. Dia sampai pengang tempang, anak dia kata, tak ayah lah. Ayah kan diberikan keuzuran, tak payah pergi. Dia kata nak pergi juga, nak pergi juga. Minta. Dia kata bawa dia jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak ni pun ngalah bawa lah jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila dia sebut pada Rasulullah, dia tanya Rasulullah apa semua, akhir rekah cerita Rasulullah pun bagi tahu ke anak-anak dia, bawa pergi. Waktu dia balik ke rumah, dia pakai persiapan perang, dia doa kepada Allah, ya Allah, kerana dia terlalu rindu kepada syurga, dia kata, ya Allah, janganlah kembalikan aku ke rumah. Tak nak keluar ni, nak masuk syurga lah. Keluar masuk syurga, tak nak balik dah rumah. Dia minta doa, bini dia dengar, ya Allah, janganlah kembalikan aku ke rumah. Pasal terlalu rindu dia kepada syurga. Dan memang bila anak dia bawa dia pergi berjihad, qaddarallah, dia mati syahid di medan Uhud. Mati syahid di medan Uhud. Amru ibnul Jamuh. Orang yang tempang tapi nak gak pergi jihad kerana terlalu rindu kepada syurga. Jadi ini sahabat. Beza dengan orang munafik. Hak sehat minta izin tak nak pergi. Orang beriman hak kurang upaya ni minta izin nak pergi. Tu beza dia. Beza. Kita kalau boleh hak belakang-belakang tu, hak depan mungkin ya. Pergi dulu. Nanti kita support kemudian. Tapi kalau beratur beli tiket bola sepak, depan sekali beratur. Kalau nak beli iPhone, kedai ke 8, ke 6 pagi beratur dah. Kalau semayang subuh ni kak, Allahu Akbar, last sekali pukul 7 tu nak habis subuh baru semayang subuh. Allahul Musta'an. Jadi orang beriman kerana sifat dia terlalu rindu kepada syurga, dia pergi. Wala 'alal marda, orang sakit. Sakit pada badannya. Wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiqun. Begitu juga orang yang tidak memiliki tidak memiliki sesuatu yang akan dibelanjakan.
Tak ada langsung, tak ada peralatan, tak ada tunggangan, tak ada langsung. Maka mereka ni tidak diwajibkan pergi. Melainkan tiba-tiba ada infak. Ada sahabat-sahabat bila tengok ini, mau nak pergi jihad tak? Nak pergi. Ada kelengkapan? Tak ada. Aku sponsor. Sahabat-sahabat ada sponsor pergi. Nak pergi berjihad. Tapi orang Islam zaman dulu susah. Bukan semua yang mampu. Okey, bukan semua yang mampu. Wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun. Tidaklah mereka itu menanggung dosa kerana tidak pergi berperang. 3 yang sebut tadi. Orang lemah, orang sakit dan orang yang tak ada kelengkapan. Mereka ni kalau tak pergi, tak berdosa. Idza nasahu lillahi wa rasulih, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul. Yang ni betul dia tak mampu. Dia tak pergi tu, dia tak mampu. Dia betul kerana ikhlas. Kalau ikut hati nak pergi. Cuma oleh kerana tidak mampu mereka tak pergi. Orang ni mereka mendapat pahala yang sama seperti orang-orang yang pergi. Sebab Allah Ta'ala kata, ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan sedikit pun bagi menyalahkan orang-orang yang berusaha memperbaiki amalan. Mana siapa-siapa yang dah usaha juga tak pergi, makna dia tidaklah diberi dosa. Malah mereka diberi pahala. Sebagaimana hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, inna bil madinati aqwaman ma qata'tum wadiyan wala sirtum sayra illa wahum ma'akum. Qalu wahum bil madinah? Qala na'am, habasahumul udhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sesungguhnya di Madinah, waktu Nabi pergi berjihad, Nabi tinggalkan kota Madinah. Lalu Nabi kata kepada sahabat-sahabat dia, di Madinah sekarang adanya kaum yang mana ma qata'tum wadiyan, tidaklah kamu menyeberangi satu lembah, wala sirtum sayra, tidaklah kamu berjalan merentasi perjalanan, illa wahum ma'akum, kecuali mereka itu bersama dengan kamu. Yang ni dari sudut pahala, dia dapat apa yang kamu dapat. Qalu wahum bil Madinah. Para sahabat tanya, dia dapat apa yang kami dapat sedang mereka duduk di Madinah? Nabi kata, na'am, habasahumul uzur. Ya, kerana mereka dihalang oleh keuzuran. Jadi ma'alal muhsinina min sabil. Allah Ta'ala tidak mencela orang-orang yang betul-betul ikhlas nak pergi tapi tak dapat pergi. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu maha pengampun lagi maha mengasihani. Jadi hak tak pergi itu pengampun, di mana bila dia tak pergi tak berdosa. Rahim, pengasih pula, bukan setakat tak berdosa, Allah bagi pula pahala sebagaimana orang pergi. Jadi wallahu ghafurun, Allah maha pengampun pada ketidakmampuan mereka tak pergi. Rahimun, maha pengasih, lalu Allah ganjari mereka dengan pahala yang sama orang pergi. Ini kemuliaan dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Maha suci Allah daripada segala kekurangan. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut,
wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum, dan tidak juga berdosa kepada orang yang ketika mereka datang kepadamu bermohon supaya engkau berikan kenderaan kepada mereka. Ada beberapa sahabat dia nak pergi jihad, dia tak sakit, dia sihat, cuma dia tak ada kelengkapan. Dia termasuk dari orang yang uzur, tapi dia nak pergi. Macam tadi lah saya sebut tadi, Amru bin Jamuh, hak ni tempang, ada keuzuran, minta dengan Nabi nak pergi. Lalu dia ada anak 4 orang, Nabi kata bawa lah. Jadi anak-anak dia bawa dengan kelengkapan dia, bawa pergi. Ada orang yang mana dia ni nak pergi juga, tak ada kelengkapan, dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah ihmilna. Rasulullah, bawalah kami. Dia minta dengan Nabi, bawalah kami. Kami nak pergi. Tapi qulta la ajidu ma ahmilukum alaih. Kemudian engkau pun berkata, tidak ada padaku kenderaan yang hendak ku berikan untuk membawa kamu. Tak ada dah. Tunggangan habis. Tak ada. Tak ada tunggangan nak bawa. Jadi, tak boleh pergi juga. Apa berlaku kepada mereka? Tawallau, mereka pun berpaling. Wa a'yunuhum tafidu minad dam'i, dalam keadaan air mata mereka mengalir bercucuran. Menangis, tak boleh pergi berjihad. Ni iman. Iman yang ada dalam hati para sahabat ni. Bila nak pergi berjihad, tak mampu. Minta dengan Nabi, Rasulullah, bawalah kami. Rasulullah jawab, tak ada dah kenderaan, habis, tak ada. Aku tak ada apa yang boleh bawa kamu. Dia pun pasrah. Tawallau, dia pun berpaling pergi. Waktu pergi tu menangis. Tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i, mata mereka mengalirkan air mata yang bercucuran kerana kesedihan bahawa mereka tidak hazanan. Tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Mereka sedih kerana mereka tidak mempunyai sesuatu pun yang hendak mereka belanjakan untuk berjihad pada jalan Allah. Ni hebatnya orang beriman. Ni, kita ada ke sifat lagu tu? Ni, kalau kita ni tunjuk ke orang, kamu pergi ya. Kita bak sembang, bila orang cerita nak buat, nak tegakkan hukum Islam, kita pula gelak kat dia. Bukan setakat kita tak mampu buat, kita gelak kat dia pula. Let's say lah, okey lah, ada sebahagian daripada mereka yang retorik, contohlah. Habis tu, hijau kita tu gelak kat dia. Kita lah pegang panjinya kali tidak. Ni tak. Kita tolong gelakkan pula. Pasal apa? Sebab kita tak ada cita-cita sebagaimana mereka ada cita-cita. Orang-orang beriman, cita-cita ni mereka nak masuk syurga, nombor 1 sekali. Sanggup buat apa yang mereka mampu. Kerana nak masuk syurga. Bila tak mampu tu kan, Allahu Akbar, menangis. Kerana terlalu rindu kepada syurga dan menangis, keadaan diri sedih. Orang lain pergi berjihad, kita tak pergi. Orang lain pergi berjihad, kita tak pergi. Jadi duduk Madinah tu dalam keadaan hati rasa sedih. Hak ni, hak zaman ni lah. Hak Nabi SAW kata tadi,
Ada orang di Madinah ni, kita lalu mana pun dia dapat pahala kita pun. Dapat. Malah salah seorang daripada berkata Al-Imam Al-Auza'i, kharaja an-nasu ila al-istisqa faqama fihim Bilal bin Sa'ad. Manusia masa tu kemarau, mereka pun pergi keluar solat istisqa, minta hujan. Bersama mereka seorang yang nama dia Bilal bin Sa'ad. Bilal bin Sa'ad. Fahamidallah wa athna alaih. Thumma qala ya ma'syara man hadar alastum muqirrina bil isa'ah. Qalu na'am. Faqala Allahumma inna nusmi'uka taqul ma 'alal muhsinina min sabil. Allahumma waqad aqrarna bil isa'ah faghfir lana warhamna wasqina wa rafa'a yadayhi wa rafa'u aydiyahum fasuqu. Jadi orang-orang yang mengaku kesalahan berdasarkan ayat ni, Imam Al-Auza'i cerita ada seorang Bilal bin Sa'ad ni, dia khutbah kepada orang waktu solat istisqa. Dia kata, "Hei, kamu mengaku tak dengan dosa-dosa kamu?" Mereka kata, "Kami mengaku." Lalu dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kami dengar kamu kata ma 'alal muhsinina min sabil." Orang-orang yang berusaha nak buat kebaikan ni, mereka tidak ada sebab untuk tidak diberikan dosa. Maka kami mengaku dosa-dosa kami, kami minta kepada muka ampunan, rahmatilah kami dan turunkanlah hujan kepada kami. Jadi dengan sebab sifat dia mengaku kelemahan diri itu, akhir sekali Allah Ta'ala turunkan hujan kepada mereka. Ni yang penting nilai keikhlasan dalam hati. Di sahabat-sahabat pun begitulah. Termasuk yang datang disebut dalam tafsir Abdullah bin Mi'qal bin Muqrin al-Muzani, Bani Muqrin min Mazinah. Mereka ni datang jumpa Nabi dalam keadaan susah, wa hum yabkuna wa azza alaihim an yajlisu anil jihad wa la yajiduna nafaqatan wa la mahmala. Mereka ni menangis dan mereka rasa tak selesa nak duduk, tak pergi berjihad. Rasa tak senang. Nangis nak pergi juga. Ya Allah, jadikanlah kita ni orang-orang yang begitu sifatnya. Rindu kepada syurga dan nak memperjuangkan agama Allah dan nak supaya Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita. Jangan bila tiba-tiba kita mampu tak pergi pula tu. Baik. Kita seronok kalau orang setengah-setengah orang tu seronok tak payah pergi. Innamas sabilu 'alal ladzina yasta'dzinunaka wa hum aghniya. Sesungguhnya jalan orang untuk menyalahkan dan mengenakan seksa hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu sedang mereka kaya dan mampu. Mereka suka tinggal bersama orang-orang yang ditinggalkan kerana uzur. Dengan sebab itu Allah paterikan hati mereka sehingga mereka tidak dapat mengetahui perkara yang baik. Jadi yang tercela ialah mereka yang mampu tapi tak pergi. Kaya, mampu. Harta pun ada kemampuan, tubuh badan pun ada kemampuan. Kita lah ni bab jihad ni tak ada dah. Hak adanya jihad kecil. Jihad dia orang perempuan apa dia? Haji dan umrah. Jihad juga, tapi bagi perempuan dikira itulah jihad dia. Orang lelaki pun tiba-tiba ada orang sifat dia lagu tu.
Haji ni nak pergi kena ada dua kemampuan. Satu, kemampuan tubuh badan. Yang kedua, kemampuan harta. Ada orang tak ada kemampuan harta, ada kemampuan tubuh badan. Bila tengok orang pergi haji, menangis dia. Dia nak pergi juga haji tapi dia tak mampu. Ada orang ada harta tapi tak mampu pada sudut tubuh. Nah, dia tengok orang pergi, menangis dia, tak nak boleh pergi. Nak perginya dia kepada haji. Jangan jadi golongan ketiga. Apa dia? Semua ada. Nah, harta ada, sihat tubuh badan. Orang tanya, tak nak pergi haji ke? Biarlah dulu. Belum sampai seru. Nah, belum sampai seru. Kalau dia dah minta daftar tak dapat kotak, tu termasuk terhalang lah. Orang yang tak ada kemampuan, dia terhalang. Belum lagi ada ni dak daftar pun tidak. Tak ada cita-cita nak pergi haji. Ada kemampuan, ada siap tubuh badan. Tak ada cita-cita. Allahu Akbar. Sama ke kategori? Sifat tu samalah sifat dia. Cuma bab hati tu itu surah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni semoga Allah Subhanahu Wa Taala menanamkan dalam hati kita ni rasa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul dan cita-cita untuk memasuki syurga Allah yang kekal abadi di akhirat sana, insya-Allah. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita berhenti setakat tu pada pagi ni. Apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah, yang kurang, yang salah dari kekurangan saya. Mudah-mudahan Allah maafkan kita semua. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.